Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, 主啊，我们在天上的父，我们感谢你， untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami, 你赐给我们美好的家庭， untuk para ibu yang Tuhan tempatkan untuk mengasihi kami. 你在家庭当中也赐下母亲爱我们的母亲。 Hari ini kami sekali lagi ingin memikirkan peran para istri, para ibu, 今天我们渴望借着你的道，再次思想有关母亲、有关妻子的角色。 kiranya Tuhan boleh memimpin pembacaan firman Tuhan. 愿主带领我们查考你的话语。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk. 会众请坐， Mari kita membaca 1 Petrus pasal ketiga, 让我们翻开彼得前书第3章。 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. 彼得前书3章1到7节。 Yang berbahasa Indonesia akan membaca ayat pertama dan kemudian yang berbahasa Mandarin membaca ayat kedua. 我请印尼语的会众读单数节，接着请中文的会众读双数节。 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. 彼得前书3章1到7节。 Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. 第2节，这正是因看见你们有贞洁的品行和敬畏的心。 Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. 只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，这在神面前是极宝贵的。 Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. 就如萨拉听从亚伯拉罕，称他为主。你们若行善，不因恐吓而害怕，便是萨拉的女儿了。 Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara sekalian, apa konteks dari bagian yang kita baca ini? 弟兄姊妹，我们所读的这段经文的处境是什么呢？ Konteksnya adalah sebuah kesaksian di tengah-tengah masa yang sulit. 这段经文的背景和处境是当时处在患难之中。 Petrus berbicara kepada perempuan-perempuan yang percaya kepada Tuhan. 彼得借着书信对那些信主的妇女们说， Mereka bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus, 因为他们已经悔改信了耶稣， tetapi suaminya belum menerima Tuhan Yesus. 但是他们的丈夫还没有信耶稣， Sehingga seringkali mereka mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari suaminya. 因此这些妻子常常遭受丈夫的不义。 Di tengah kesulitan seperti ini muncullah 1 Petrus pasal yang ketiga. 在这样的患难当中，彼得写下了 Dan 这一章。 Petrus berbicara mengenai ketundukan. 彼得谈到有关顺服的事， Ketundukan ini bukan berarti sebuah kekalahan. 顺服并不代表主动认输， Ketundukan ini bukan berarti sebuah ketakutan. 这个顺服也不代表自己害怕， Tetapi ketundukan ini adalah sebuah tanda keberanian 但是这个顺服恰恰证明自己是勇敢的， untuk memasuki medan peperangan bukan dengan kebencian tetapi dengan kasih. 那就是要进入战场，不以仇恨进入，而以爱进入。 Ketundukan Kristen bukan karena sikap seorang budak, 基督徒的顺服不是一个奴仆的降服， bukan karena ketakutan, 不是因为害怕而降服， tetapi karena kasih. 而是因为爱顺服。 Karena kasih maka kita mendahulukan kepentingan yang lain. 因为爱，我们就因此可以把其他的事看得更重要。 Alkitab mengajarkan bagaimana masyarakat belajar tunduk kepada negara. 圣经教导百姓如何顺服掌权者， Karyawan tunduk kepada atasan. 员工如何顺服上司， Istri tunduk pada suami. 妻子如何顺服丈夫， Jemaat tunduk kepada para penatua. 会众如何顺服长老执事。 Dan di ayat pertama dan kedua kita melihat ketundukan berdasarkan kasih menjadi sebuah kesaksian hidup yang menarik hati. 第2节让我们看到，以爱的顺服正是可以吸引人的心。 Dikatakan melalui ketundukan istri, jika ada suami yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. 第1节后半部分
即便丈夫不信从道理，也可以因妻子的品行被感化过来。 Ada saatnya kita berbicara, 有时候我们应当说话， tetapi ada saatnya tindakan kita berbicara lebih keras daripada apa yang kita katakan. 但有时候我们的行为比我们的言语更有力量。 Petrus mengajarkan bahwa ketundukan adalah lambang kebesaran seorang wanita. 彼得提到，顺服是一个女人伟大的象征。 Kita hidup di sebuah zaman di mana pemberontakan dan ekspresi diri adalah lambang kebesaran. 我们如今的时代却是以自我表现为 Tetapi 伟大的 Alkitab 表现， mengajarkan hal yang sebaliknya, 但是圣经教导恰恰相反的道理， tunduk kepada Tuhan. 要顺服上帝。 Dan di dalam tunduk kepada Tuhan dengan kasih kita tunduk kepada suami. 在顺服上帝当中，我们学习以爱顺服丈夫。 Dalam Efesus dijelaskan bahwa penuh dengan roh, tandanya adalah saling tunduk satu dengan yang lain. 以弗所书提到，被圣灵充满的其中一个记号就是彼此顺服。 Dan di dalam ayat yang kelima dikatakan perempuan yang tunduk pada suaminya adalah mereka yang berharap kepada Tuhan. 在这里也谈到顺服丈夫的妻子，正是一样仰赖上帝。第5节， Mengapa tunduk? 为什么要顺服呢？ Karena tunduk pada Tuhan. 因为顺服上帝， Karena mengasihi Tuhan 因为爱上帝为本 dan 主， berharap kepada Tuhan. 并且仰赖上帝。 Dan pengharapan itu muncul di tengah-tengah kesulitan. 而这样的仰赖、这样的盼望，是在患难中， Muncul di dalam keadaan kecemasan. 是在患难、忧患当中出现的。 Berharap kepada Tuhan dan mempraktekkan ketundukan yang berbeda dari dunia. 仰赖上帝，显明与世界完全相反的态度。 Kita mengerti bahwa yang dilakukan itu mempunyai makna di dalam iman. 我们知道这样的行为在我们基督徒的信心中是有价值的。 Dilepaskan dari iman, apa yang kita baca adalah sebuah kebodohan. 如果脱离了信心，那么我们所读的都是愚拙的。 Tetapi kalau kita melihat dari kacamata iman, ini adalah sebuah jalan keberanian. 但如果我们以信心读这段经文，我们就能明白顺服象征的勇气。 Para perempuan itu tahu bahwa mereka mengikuti jalan Yesus. 这些做妻子的知道他们是效法基督的路， Dan mereka tahu jalan yang mereka tempuh tidak mudah. 他们所走的路，他们也知道是不容易的。 Jalan yang mereka tempuh penuh dengan kesulitan. 他们所走的路是充满患难的。 Ada para ibu yang berjuang memenangkan suaminya. 有的妻子努力要夺回丈夫的心， Pada saat suaminya belum percaya kepada Tuhan. 正是丈夫还不信主的时候。 Dan di bagian ini dikatakan memenangkan suami tanpa kata. 这一段经文告诉我们，他们不因自己的言语使丈夫感化。 Dan ada juga para ibu yang berjuang memenangkan anaknya. 同时，有的妻子做母亲夺回儿女们的心。 Kita tentu saja dari kecil ingin anak kita kenal Tuhan Yesus. 想必我们每个人都深深的盼望孩子们从小认识耶稣。 Dan kita berjuang melakukan banyak hal supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. 我们在各方面都会努力让孩子们信耶稣， Tetapi hal itu bukan selalu hal yang mudah. 但这并非总是容易的。 Ada saatnya saudara harus menyadari bahwa kita perlu berjuang memenangkan anak kita. 有的时候，我们意识到我们必须加把劲，努力夺回孩子们的心。 Dan kita sering berpikir bahwa memenangkan anak adalah melakukan banyak sekali khotbah dan kata-kata. 我们常常认为，要夺回孩子们的心，就要多讲道、多劝说。 Tetapi ada saatnya rumah adalah tempat peperangan tanpa kata. 但是有时候，家庭正是没有言语的战场。 Para ibu yang bijaksana memenangkan anaknya dengan kata dan juga tanpa kata-kata. 智慧的母亲懂得既用言语，同时也不用言语夺回儿女们的心。 Karena seringkali kata-kata lebih berbicara dibandingkan perbuatan lebih berbicara daripada kata-kata. 因为有时候我们的行为要胜过我们的言语。 Saudara-saudara sekalian, kita semua mengenal firman. 弟兄姊妹，我们都认识上帝的道， Tapi kita mempunyai pola asuh yang mungkin pernah salah. 但是我们或许曾经有错误的假设。 Dan meskipun kita sudah Kristen, 而即便我们信了耶稣， seringkali kita mendidik anak dengan cara pola asuh yang salah yang kita warisi dari dulu. 我们却常常用已经根深蒂固的世界的方式教导儿女。 Kita menyadari bahwa pendidikan orang tua kita tidak selalu baik. 我们也意识到，我们父母的教导的方式未必是对的， Ada yang sangat baik, ada yang sangat tidak baik. 有的
却是很好的方式，有的却是很不好的方式。 Dan celakanya kita bukan hanya mewarisi yang baik, tapi juga yang tidak baik. 但是糟糕的是，我们所领受、所传承的，不单是好的，也有不好的， Sehingga bukan firman Tuhan yang memenangkan mereka, 以至于夺回孩子们的心，不再是上帝的道， tetapi cara hidup yang lama yang kita warisi dari nenek moyang itu yang kita pakai untuk mengajar anak kita. 反而是我们已经传承的根深蒂固的传统夺回孩子们的心， Itu sebabnya anak kita bingung. 以至于我们的儿女常常困惑。 Satu sisi mereka diperkenalkan dengan Kristus, 一方面，他们要认识基督， begitu indah dan begitu baik. 基督多么的美，多么的好。 Tapi satu sisi mereka berhadapan dengan pola asuh yang salah yang berasal dari nenek moyang. 但是另一方面，他们同样接触根深蒂固的错误的传统， Maka kita perlu kembali senantiasa kepada Injil. 因此我们必须时常回到福音里， Bukan hanya perkataan kita penuh dengan Injil, 不单是我们的言语充满福音， tetapi kehidupan kita juga harus penuh dengan Injil. 但是我们的生活的各细节都充满福音。 Memenangkan suami tanpa kata, 我们不用言语夺回丈夫的心， memenangkan anak tanpa kata. 又不用言语夺回儿女们的心。 Apakah saudara percaya bahwa kita bisa membuat orang suka pada firman? 我们是否真的相信得以有办法让人爱上上帝的道呢？ Jika seorang ibu tidak antusias pada firman, 一个母亲如果不对上帝的道有热心， apakah kita bisa mengajarkan kasih kepada anak-anak kita? 还有没有办法把上帝的爱交给儿女们呢？ Jikalau di dalam hati seorang ibu penuh dengan kebencian, 母亲心里若充满苦毒，还办得到吗？ apakah kita bisa mengajarkan rasa syukur kepada anak kita? 要想教导儿女们充满感恩的心， Jika di dalam hati seorang ibu penuh dengan ketidakpuasan, 如果母亲自己的心充满各样的不满，还做得到 apakah 吗？ kita bisa mengajarkan damai sejahtera kepada anak kita? 若想教导儿女们懂得平安， Jika dalam hati seorang ibu penuh dengan kemarahan, 母亲的心若充满愤怒、仇恨，还做得到吗？ saya tidak percaya semua itu. 我都不相信这些事。 Tuhan bisa pakai yang lain memang, 上帝可以用各样的方法， bisa memakai pendeta atau buku atau apapun di luar sana. 上帝可以用牧师、传道人，也可以用各样的书籍。 Tetapi Alkitab juga mengajarkan kita harus menghidupi firman Tuhan. 但是圣经也告诉我们自己要活出上帝的道， Sehingga rumah menjadi tempat di mana firman diberitakan dan juga firman dihidupi. 因此家庭就得以成为上帝的道被传讲，同时也是被活出的地方。 Mari kita tidak hanya berfokus menghadirkan firman dengan banyak berkata-kata, 让我们不再过度的注重以言语显明上帝的道 tetapi，seperti yang Petrus ajarkan, menghadirkan firman tanpa kata. 但如同彼得所教导的，也可以不以言语显明上帝的 Dalam 道。 komunikasi kita mengenal ada komunikasi non-verbal. 我们在沟通当中明白有所谓的沉默的沟通， Komunikasi non-verbal itu lebih alamiah. 所谓的沉默的沟通是更加自然的方式， Sehingga jika perkataan dan perbuatan tidak sinkron, 以至于当言语和行为不一致的时候， orang akan lebih percaya apa yang diperbuat daripada apa yang dikatakan. 人们就更容易相信行为胜过言语。 Jikalau ada seorang karyawan datang menghadap seorang HRD, 假设有员工来找他们公司的人力资源部， lalu di tempat ruang tunggu dia isi air aqua dari galon untuk dibawa pulang ke rumah, 结果员工在等候室专门用自己的水壶装满了水带回家。 dia melihat ada disediakan kopi gratis, dia ambil gulanya banyak-banyak, lalu kemudian kopi dibawa pulang ke rumah. 员工也看到了等候室里面有很多免费的糖，还有免费的咖 Mumpung 啡。 gratis. 他心里想着，趁现在免费。 Lalu ditanya ketika dalam wawancara kerja, apakah kamu bekerja dengan cara efisien untuk kebaikan perusahaan? 结果当他面试的时候，人力部就问他：“请问你会以公司为主要考虑吗 Dan dia mengatakan, oh tentu saja, saya akan berusaha pokoknya untuk keuntungan perusahaan.？” 员工就说：“哦，那当然，我一定把公司放在第一位。” HRD itu memperlihatkan rekaman CCTV bagaimana dia mencuri gula. 结果这个人力资源部的人就给他放了这个闭路电视的记录，看他如何偷了公司的糖、公司 Apakah 的咖 Anda 啡。 bisa bekerja dalam tim? 请问你真的能在团队里合作吗？ Dia mengatakan, tentu saja karena saya sangat menghargai manusia. 员工说：“这当然，我特别尊重其他 Di 的人。” CCTV diperlihatkan dia sudah marah-marah kepada beberapa orang di ruang tunggu. 但是监控的闭路电视却放出了他如何责骂等候室里的其他人。 Orang lebih percaya yang non-verbal daripada perkataan verbal. 人更容易相信沉默的而非言语的沟通。 Tanpa kelakuan kita, maka perkataan firman kita tidak mempunyai dasar dan fondasi. 我们若没有好的行为，那么我们所说的言语就没有好的根基。
Maka dalam penginjilan seringkali kita melihat bahwa basis daripada berita firman adalah sang pembawa berita. 因此，我们在传福音的时候，我们就看到，传福音的根基就在于传福音的人。 Karena firman itu ketika masuk dalam sebuah medium yang rusak bisa merusak firman itu. 因为当上帝的道要借着每一个媒介传出去的时候，这个媒介可能会破坏上帝的道。 Bukan firmannya yang rusak, tapi medium itu menyimpangkan berita firman. 不是上帝的道本身坏了，而是这个媒介本身坏了，出了问题。 Maka dengan demikian kata-kata dibuat tidak berguna. 以至于所说出的话不再有果效。 Istri tidak dipanggil untuk pandai menceramai suaminya. 妻子蒙召不是要做一个常常责备的人。 Dan saya percaya juga suami tidak dipanggil untuk menceramai istri saja. 我也相信丈夫蒙召也不是为了要责备妻子而蒙召。 Kalau seorang istri bersaksi, dia bukan hanya sekedar memenangkan hati suaminya baginya. 一个妻子所做的见证，不单是夺回丈夫的心。 Tapi fokus Petrus adalah bagaimana suaminya itu dimenangkan bagi Tuhan. 但彼得的重点在于丈夫如何为主的缘故被夺回， Bukan sekedar dia bersikap baik terhadap saya, 不单是对另一方有好的态度， tapi bagaimana hatinya dimenangkan bagi Tuhan. 但其实如何重点在于为主被夺回。 Maka mereka tidak boleh takut, kata Petrus. 因此彼得说：不要害怕， Tidak boleh putus asa, 也不要灰心， harus berani. 一定要勇敢， Melawan dengan kekuatan dari Tuhan dan bukan senjata atau cara manusia. 要仰赖上帝的力量，而不是仰赖人的能力。 Lalu kita melihat ayat ketiga dan keempat. 接着我们看第3、第4节， Petrus bicara mengenai perhiasan. 彼得提到装饰。 Kita memiliki penilaian terhadap benda-benda dalam dunia ini. 我们对世界上各样的物品有一定的评断， Ada yang kurang berharga, ada yang cukup berharga, ada yang sangat berharga. 有的物品没有什么价值，有的挺有价值，有的特别有价值。 Sesuatu yang sangat berharga tentu akan kita kejar. 特别有价值的，我们肯定不断追求。 Dan kalau kita bisa mendapatkan, kita akan simpan baik-baik. 我们一旦拿到了这样的物品，我们一定好好的Sesuatu yang sangat berharga akan kita jaga, kita rawat, dan jangan sampai rusak. 特别好的东西，我们一定会好好的保管，不要弄坏了。 Saya ada kesempatan masuk ke rumah seorang kolektor lukisan. 我有一次有机会到一个名画收藏家的家里， Dan almarhum mempersilahkan saya untuk melihat koleksi lukisan Avandi. 他已经去世了，他就有机会，当时给我看了一个特别有名的一幅画。 Sang kolektor adalah teman baik Avandi. 他也刚好是那一个名画的原作者的朋友， Dan pelukis-pelukis Indonesia hebat lainnya. 同时他也认识印尼许许多多有名的画家。 Dan untuk menyimpan lukisan itu, dia membangun sebuah gedung khusus. 他为了收藏那幅画，他特别建了一栋楼， Dengan lampu yang khusus dan dengan temperatur yang khusus. 那栋楼有特殊的光，也有特殊的保温装置。 Kolektor itu mengatakan itu sebabnya para pelukis suka menjual lukisan kepada dia. 这也是为什么他说很多的画家很愿意把自己的画作卖给 Karena 他， para pelukis itu yakin bahwa lukisannya akan dijaga dengan sebaik-baiknya. 因为这些画家都相信这个收藏家必定好好的保管他们的画作。 Dan dia mengatakan dia mengkoleksi itu bukan untuk dijual, 他说他收藏的目的不是为了要变卖， tetapi itu sangat berharga karena mengisi jiwanya. 但是他认为这对他的灵魂很有果效。 Seni itu adalah bagi jiwa. 所谓的艺术就是为了灵魂而做的。 Seni itu memperhalus jiwa manusia, demikian dia berkata. 他说艺术能使人的灵魂变得温柔， Dan kenapa dia jaga begitu baik? 而他为何要用心的保管这些艺术品？ Karena bagi orang itu lukisan itu sangat berharga. 因为对他而言，这些艺术品特别的宝贵， Harus keluarkan uang banyak. 他不惜花重金， Bangun gedung yang khusus. 要建特殊的一栋楼， Semua lampunya khusus. 其中的灯光也特殊， Temperaturnya khusus. 还有保温的装置， Pemeliharaannya spesial. 有用特殊的保护的方式。 Bagi seorang kolektor berlian, berlian itu berharga. 而对钻石收藏家而言，钻石是宝贵的。 Dan setiap orang memiliki preferensi hal yang berharga lainnya. 我们每个人对不同的物品都有各自的偏好。 Tapi ada orang yang menganggap lukisan itu tidak berharga. 相比之下，有的人认为画作并不重要， Ada yang menganggap berlian itu tidak berharga. 也有的人认为钻石不重要。 Dan sekarang Alkitab mengajari kita apa yang berharga di mata Allah. 现在圣经教导我们，神眼中看为重要的是什么？ Kita percaya Tuhan adalah sumber objektivitas. 我们相信上帝就是相对性的
源头。 Dan kita harus mengejar apa yang dikejar oleh Allah. 上帝他身为主观性的源头，我们就应当追求他所要的。 Petrus bicara mengenai apa yang berharga di mata Allah. 彼得这段经文提到，神眼中看为宝贵重要的事是什么？ Saudara bayangkan kalau sesuatu berharga bagi kita, kita jaga baik-baik. 我们明白，我们看为宝贵的，我们一定好好保管。 Dan sekarang Petrus berbicara mengenai yang berharga di mata Allah. 现在彼得提到，神眼中看为宝贵的是什么？ Berbicara mengenai perhiasan. 他提到所谓的装饰。 Dalam bahasa Yunani perhiasan itu dari kata kosmeo. 装饰在希腊语的原文是 cosmeo 的字根 Kita mengenal dalam bahasa Indonesia istilah kosmetik. ，cosmeo 就让我们想起这个英语的 cosmetic。 Kata kosmos atau dunia itu juga berasal dari kosmeo. 同时，世界、宇宙 cosmos 也是来自这个字根。 Kosmeo artinya adalah yang teratur, yang indah. 这个字原本的意思是有秩序的、美好的。 Orang Yunani punya konsep dunia itu sesuatu yang teratur. 希腊人对世界、宇宙的看法是有秩序的， Kosmetik berarti sesuatu yang membuat muka kita teratur, membuat sesuatu yang membuat kita indah. 因此所谓的装饰就是让我们的脸、让我们的外表看起来更有秩序。 Jadi perhiasan atau kosmeo itu tujuannya adalah mempercantik, memperindah. 因此，装饰的用意在于使我们更加美好。 Dan ada 3 hal yang dicatat sebagai perhiasan yang indah. 在这里记载所谓的3种装饰。 Ada 3 hal yang dicatat sebagai perhiasan lahiriah yang kita anggap berharga. 首先就是在人眼中看为宝贵的装饰。 Yang pertama adalah masalah rambut, hairstyle. 第一，所谓的变头发、发型。 Petrus mengatakan ada orang yang mengepang-ngepang rambutnya, ini bicara mengenai hairstyle. 彼得提到，有的人以外面的变的头发看为重要， Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan hairstyle yang baik, 但是这不表示我们不可以喜欢好的发型。 tetapi itu bukan yang paling berharga bagi Allah. 但这并不是上帝眼中看为最宝贵的 Yang 事。 kedua adalah jewelry. 第二，金饰 Emaskah mungkin? 可能是金做的， Kalungkah? 也可能是各样的 Gelangkah 饰品等等， Arloji? 或者是手表。 Dan yang ketiga adalah fashion. 第三种所谓的时装， Pakaian yang kita kenakan. 就是我们衣服装饰。 Zaman sekarang fashion bisa juga tas, 当代也包括可能包包， dompet, 还有钱包、 baju, sepatu. 衣服、鞋子等等。 Dan Petrus mengatakan itu adalah perhiasan-perhiasan yang lahiriah. 彼得提到这些都是所谓的属世的装饰。 Dan Petrus mengajarkan carilah sesuatu yang berharga bukan hanya bagi manusia, tapi di mata Tuhan. 彼得教导不要追求人眼中看为宝贵的，而应当追求神眼中看为宝贵的。 Kita melihat iklan dan kita melihat ada barang-barang yang dicari oleh manusia. 我们看广告，我们就发现人们一直在追求各样的商品， Dan melalui mekanisme pasar, maka barang-barang itu dibuat sangat mahal. 借着市场的机制，有些物品的价格特别高， Ada tas yang biaya produksinya mungkin hanya 20 juta, 有的包包可能它的生产成本并没有多少， tapi di pasar kita melihat dijual 200 juta, bahkan mungkin bisa sampai 2 miliar. 但是到市场上，它的价值可能就翻了5倍、10倍， Karena itu dipersepsi mahal, 因为在人眼中看为宝贵， diimajinasikan langka, 人想象这些物品是 dan 稀有的， dipersepsikan membawa orang yang memilikinya adalah orang yang sangat penting. 人就设想只要拥有这些商品的人就一定特别重要。 Saudara, hal itu bisa diperdebatkan. 这些都是值得我们辩论的事， Bagi seseorang berharga, bagi orang lain tidak berharga. 那就是对一些人重要，对另外一些人完全不重要。 Petrus mengajarkan cari yang lebih berharga dari itu. 彼得说，你要找比这些更为宝贵的事。 Dan Petrus mengajarkan perhiasan mahal itu bersifat batiniah. 彼得说，这些装饰都是属世的肉体的， Sangat mahal, sangat berharga, tapi kita bisa mendapatkannya di dalam Tuhan. 是看为宝贵的，却是我们可以在主基督里找到的 Maka 装 kalau 饰。 kita memakai semua perhiasan lahiriah, 因此，当我们戴上属世各样的装饰的时候， tetapi tidak memiliki perhiasan batiniah, 却没有戴上属灵的装饰的 di 时候， hadapan Tuhan kita tidak memiliki sesuatu yang berharga. 我们在神眼中就完全不宝贵。 Semahal apapun yang kita keluarkan untuk mendapatkan perhiasan lahiriah, 我们所愿意付出的代价，无论有多高， di hadapan Tuhan kita miskin karena kita tidak memiliki yang batiniah. 即便我们戴上最好的属世的装饰，我们在神眼中都是贫穷 Yang 的。 pertama Petrus bicara mengenai kemurnian 属灵的装饰，首先彼得谈到所谓的温柔， dari kata hagios. 这个原本的字根是 hagios。 Seorang istri menjaga hatinya kepada satu orang suami.
妻子如何保守自己的心，专注的仰望丈夫， murni hanya mencintai satu, 专一的、温柔的只爱一个人。 tidak bersikap genit, 他并没有因此抛头露面， tidak menggoda, 也没有引诱其他的人。 mungkin dia menarik parasnya, 或许他有美貌， tetapi tidak memanfaatkan relasi secara sembarangan. 但是他没有以美貌而变本加厉， Menjaga kemurnian. 他保守自己的心。 Yang kedua saleh, 其次就是安静，圣， dari kata phobos, 这里有敬畏的心。 ini adalah sebuah rasa reverence, takut yang hormat. 这里的字根原本的意思是敬畏、尊敬的意思， Artinya istri belajar respect terhadap pasangan. 意味着妻子去学习如何尊敬自己的另一半。 Dan rasa hormat itu muncul dari hal sehari-hari. 这也同样，这样的敬畏的心出于日常生活。 Mungkin ada istri yang punya suami yang kurang pintar, 或许有的妻子，她的丈夫并不太聪明， kurang fasih, 或者是能力不太足够， kurang skillful, 他各方面都有些缺陷， dan juga punya latar belakang tertentu yang kurang baik, 或许也有一些不太好的背景， mungkin pasif, 也有可能是相当被动， mungkin kurang berani, 或者是不够勇敢， mungkin kurang decisif atau berani mengambil keputusan. 又或者是自己犹豫不决等等。 Tetapi Alkitab mengajarkan kita untuk belajar menghormati. 但是圣经教导我们如何要尊重另一半。 Yang ketiga, 第三， lemah lembut dan tidak pendendam. 提到温柔安静的心。 Bukan seorang yang egois atau pembalas. 不好意思，刚才前面那个是贞洁的品行，这次是温柔的心。 Lemah lembut berarti kita bisa membalas, tapi kita menahan untuk tidak membalas. 温柔的心意味着我们有能力报仇，但是我们压制自己不要报仇。 Ada saatnya suami mungkin kehilangan pekerjaan, 丈夫可能有的时候失去了工作， sehingga mungkin istri harus bekerja. 以至于妻子可能就要担任这样的责任， Dan mungkin ada rasa dendam. 而妻子可能就产生了不满。 Seharusnya saya menikmati hari-hari saya. 妻子认为我本来应当在家里好好的享受， Saya tidak bisa ke salon, 结果现在我没有办法去 saya tidak 美 bisa ke 容， mall. 我没有办法逛商场， Dan kenapa saya harus bekerja? 我为什么反而要工作呢？ Maka diam-diam penuh kemarahan, 因此不满转为愤怒， muncul penyesalan, 然后愤怒同样也有仇恨， dan kalau diteruskan menjadi kepahitan, 甚至以为产生苦毒， dan akhirnya menghancurkan keluarga. 最后可能会破坏家庭。 Anak bisa merengek, 孩子可能会受苦， ekonomi sulit, 因为财务的缘故， ada keluarga yang sakit, 而有的家庭可能是疾病的缘故。 maka istri berperan menciptakan tone atau suasana dalam rumah. 因此，妻子在家里扮演着很重要的角色。 Seorang yang lemah lembut akhirnya menjadi berkat bagi seluruh keluarga. 一个温柔的妻子就可以为全家带来祝福。 Ketika situasi keluarga menjadi kacau, bukankah anak-anak perlu sesuatu yang tenang di dalam hidup mereka? 当家庭开始出现混乱的时候，孩子们起步需要有温柔的主调在 Maka 当 seorang 中。 istri yang lemah lembut menjadi berkat bagi anak-anaknya, 因此，温柔的妻子就这样成为孩子们的祝福， menjadi berkat yang mendorong suaminya. 也成为鼓励丈夫的力量。 Musa adalah seorang yang dicatat lembut hatinya. 摩西被记载是一个温柔的人， Hatinya tidak penuh dendam. 他的心没有仇恨， Ia dimarahi oleh jemaatnya, 即便他受以色列百姓的痛恨， difitnah dan dituduh oleh jemaatnya, 即便他受百姓的诽谤， mau dilempari batu sampai mati oleh jemaatnya. 甚至百姓差一点就用石头打死他。 Bayangkan seorang pemimpin yang Tuhan kirimkan, 我们可以想象，这是耶和华所立的仆人， tapi diperlakukan seperti seorang binatang yang mau dibunuh begitu saja. 但是在百姓的眼中，他们认为这个领袖是该死的， Diragukan motivasinya. 他的领袖的动机也被怀疑。 Bayangkan kita menjadi seorang pemimpin lalu jemaat kita mengatakan, Musa, engkau jahat mau membunuh kita di padang gurun. 想象一下，当我们自己做领袖，结果我们以下的人怀疑我们要把他们带到旷野中把他杀了。 Kenapa kamu ajak kita ke sini? Kita baik-baik di Mesir. 我们在埃及好好的，你为什么要把我们带到旷野里呢？ Memang tujuanmu mau membunuh kami, mau membunuh keluarga kami. 你想必就是要在旷野中杀害我们全家吧？ Mendapat cercaan, hinaan, dan bahkan permusuhan yang begitu sengit. 他就这样受了羞辱，并且在仇恨当中挣扎。 Di tengah-tengah itu
Tuhan mau menghukum orang Israel, 耶和华在这样的情形当中，想要降怒于以色 mau 列人， memunahkan bangsa itu, mau membiarkan bangsa itu. 甚至要任凭以色列人遭到毁灭。 Dan di tengah-tengah kemarahan Tuhan, Musa berdiri membela umat yang mau membunuh dia. 但是在上帝的怒气当中，摩西却为这些要杀害他的百姓说话。 Musa seperti Kristus, 摩西他像基督一样， menjadi gambaran daripada Kristus yang sempurna. 他预表着那完美的基督的形象。 Bagaimana Kristus yang menerima pemberontakan daripada umatnya. 基督他如何遭受百姓对他的辱骂？ Paulus mengatakan Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. 保罗告诉我们，基督当我们还在做罪人的时候，就为我们死。 Ketika kita masih melawan dia, menolak dia, menentang dia, Kristus mengalirkan darahnya mati bagi kita. 当我们还抵挡基督、拒绝基督、辱骂基督的时候，他为我们死流血。 Demikian Musa berdoa memohon ampun bagi umat Israel. 摩西也为以色列人 Hatinya tidak penuh pembalasan. 求耶和华的赦免，他心里没有任何仇恨， Hatinya lembut, tidak penuh dengan kebencian. 他的心是温柔的，没有仇恨。 Ia tidak suka menyimpan kesalahan orang lain dalam hatinya. 他也不喜欢纪念别人的过错。 Dari mana kekuatan itu? 这样的力量从何而来？ Dari iman. 是借着信心而来， Karena ia mencari wajah Tuhan 因为他仰望耶和华的面， dan memberikan ruang di mana Alkitab mengatakan Tuhan berkata pembalasan adalah hakku. 并且他也把主权交给上帝，因为圣经告诉我们，上帝主权就在他手中。 Dan Musa berdoa bagi sesamanya yang sedang jatuh. 而摩西专门为跌倒的弟兄祷告。 Kemarin di kebaktian kebangkitan saya berkhotbah mengenai Yesus yang berdoa bagi Petrus. 在前一段时间的复活节的时候，我专门讲了有关耶稣的复活。 Ketika Yesus terangkat ke surga, maka dia naik dan menjadi pendoa syafaat bagi kita. 耶稣，特别是他升天之后，他在天上为我们代求。 Kitab Wahyu mengatakan bahwa iblis siang dan malam menuduh kita di hadapan Bapa. 启示录告诉我们，魔鬼日日夜夜在神面前控告我们。 Dan 1 Yohanes 2 mengatakan kita mempunyai seorang pembela. 约翰一书第2章告诉我们，有人为我们伸冤， Kita mempunyai seseorang yang bersyafaat membela kita. 有人在代求当中为我们伸冤。 Yesus berkata pada Petrus, engkau akan domba akan dipukul, domba akan cerai-berai. 耶稣对彼得说：“牧人要遭到击打，并且羊群要走散。 Petrus, iblis menampi engkau. 彼得啊，魔鬼正在试探你。 Dan Yesus berkata, tetapi aku berdoa bagi engkau. 但耶稣说：但是我为你祷告。 Inilah rahasia kemenangan Petrus. 这就是彼得获胜的秘诀。 Yudas akhirnya jatuh dan binasa. 犹大最终沦陷灭亡了。 Petrus jatuh tapi bangkit. 彼得虽然沦陷，但是他兴起了。 Bukan karena Petrus lebih hebat. 彼得的悔改不是因为他更有能力， Yesus berkata, aku berdoa bagi engkau Petrus. 但是耶稣说：彼得，我为你代求。 Dan setelah engkau kuat, 而当你重新得力之后， kuatkan saudara-saudaramu yang lain. 你也要激励你的弟兄们。 Aku berdoa bagi engkau. 我为你代求， Setelah engkau kuat, 在你得力之后， berdoa bagi yang lain. 你要为其他的代求， Kuatkan yang lain. 你要激励其他的弟兄。 Menjadi seorang yang lembut, 一个温柔的人， yang bersyafaat bagi yang lain, 就是同样是代求的人， yang tidak pendendam. 也是不存着仇恨的人。 Yang keempat, tentram 第四是安静的心， atau quietness, ketenangan batin. 也指的是灵里的安静。 Hatinya damai, hatinya tenang. 这样的人，他的心是平安的。 Misalnya tidak suka bersungut-sungut. 比如说，他不喜欢诉苦。 Betapa menakutkan suasana rumah yang penuh dengan sungut-sungut. 一个家庭如果满是诉苦、满是埋怨的话， Alkitab mengajarkan suasana rumah yang penuh dengan ucapan syukur. 这就完全和圣经教导的充满感恩的家庭是相反的。 Betapa indah rumah yang penuh dengan ucapan syukur. 一个家庭充满感恩的话，是何等的美好！ Bayangkan bangsa Israel yang sepanjang perjalanan bersungut-sungut. 我们想象以色列人在路途当中一直在埋怨。 Saudara, kalau misalnya sedang traveling, bagaimana kalau seisi keluarga isinya bersungut-sungut? 假设我们在旅行的时候，全家人如果一直在埋怨的话， Saudara menantikan masa liburan, 我们明明想要好好的旅游， lalu berlibur ke satu tempat. 专门要到一个地方去，
Anak mulai berkata, 结果孩子开始说 aduh makanannya nggak enak, saya nggak bisa makan. 哎，这里的食物真难吃，我吃不下。 Istri mengatakan, aduh hotelnya tidak enak. 妻子说，哎呀，这个饭店也不好。 Suami marah-marah kepada misalnya pelayan restorannya. 或者丈夫可能对服务员发脾 Kamu 气， kurang sopan. 你不够有礼貌。 Anak marah-marah sama petugas hotel. Kenapa kamu bersihkan kamarnya? Kan saya bilang tidak usah bersihkan. 可能儿女也对各样的人抱怨，发出各样的不满。 Kenapa jalanan macet? 为什么我们到那边的路是堵 Kenapa 车？ kenapa di sini panas? 为什么这里的天气这么热？ Kenapa di sini tidak ada AC? 为什么这里的空调不好？ Kenapa kotor? 为什么这里那么脏？ Kenapa WC-nya bau? 为什么这里的洗手间很臭？ Semuanya menjadi tidak menyenangkan. 所经历的各样的事情都变得不好。 Tetapi satu tempat yang penuh dengan ucapan syukur, 但是如果是充满感恩的地方， yang tidak enak pun jadi enak. 即便不好的事都转为美好。 Satu keluarga yang sedang mentertawakan 一个家庭欢笑的家庭， makanan yang tidak enak. 他们会为不好的食物而感恩， Kok ada ya makanan kayak begini ya? 但相比之下，有的会取笑食物。 Kita bersyukur kita pernah diberikan Tuhan kesempatan cicip yang lebih enak. 感恩的家庭就应当为这样的经历同样感恩。 Wah hotel penuh, dapat hotel yang kurang baik. 即便有拿到了不好的饭店， Itu pun satu kamar harus rame-rame tidurnya. 甚至可能一个房间得挤满很多人， Dan bersyukur masih bisa kumpul rame-rame dengan keluarga. 但因此要感恩，因为可以有更好的团契， Diisi dengan cerita-cerita dan dengan humor yang ada di tengah-tengah kebersamaan itu. 也可以在欢乐的欢声当中度过夜晚。 Hati yang tentram, stabil dan tidak meledak-ledak. 这样安静的心是平和的，是温柔的。 Maka bukankah keindahan itu bukan sesuatu kebanggaan, satu kehebatan, 因此，这样的心并不是以张扬为美， tetapi satu keindahan karena ada transformasi hidup seperti yang Petrus ajarkan. 而是在安静当中，如同彼得所说的那样，有生命的转变。 Manusia batiniah. 在灵里的人， Petrus mengatakan seperti inilah para wanita kudus mendandani dirinya. 彼得就说，这样属灵的人就是古时候仰赖上帝的妇人们。 Tidak semua wanita bisa membeli perhiasan yang mahal. 不是所有的妇女有能力买珍贵的装 Tidak 饰， semua wanita bisa membeli pakaian yang mahal. 不是所有的妇女有能力买昂贵的服饰， Tidak semua wanita bisa memiliki tas yang mahal atau sepatu yang mahal. 不是所有的妇女有能力买贵的包包、鞋子。 Tetapi kita semua bisa berdoa meminta Tuhan mendandani manusia batinnya kita, mengenakan perhiasan rohani. 但是我们都可以向上帝祷告，求上帝给我们灵里的人宝贵的装饰。 Dan bukankah makin menjadi tua, kita makin kehilangan keindahan fisik kita? 我们越是年老，我们岂不也同样越是失去原来的装饰吗？ Kulit kita akan makin keriput, 我们的皮肤会变得越来越皱， rambut kita memutih, 我们的头发越来越白， lalu fisik kita makin melemah. 我们的身体越来越弱。 Dan Alkitab mengatakan jangan sangkali itu. 但是圣经告诉我们，不要否决这些事。 Mungkin ada saudara yang bisa menumbuhkan rambut dengan teknologi macam-macam. 或许现在我们可以用各样的科技，让我们的头发更加茂密。 Tetapi jikalau tidak, mari kita terima itu. 但如果做不到，让我们也坦然接 Ada 受。 yang kulitnya ditarik sana tarik sini, 有的人一直在做电波拉皮， silakan. 也可以， Tetapi ada yang tidak bisa. 但是有的人做不到这 Dan 件 mari 事。 kita menerima semuanya itu. 让我们都坦然的接受 Proses，menjadi tua, 就是越来越老的过 proses 程， menjadi lemah. 变老变弱的过程。 Alkitab mengajarkan kita jangan menolak itu, tetapi mari meskipun kehilangan keindahan fisik, manusia batinnya kita makin nampak. 圣经告诉我们不要否认这些事情，但是让我们在这样的过程当中，更是努力的让我们在属灵的人更加宝贵。 Makin tua makin sabar, 让我们越是年老越是有耐心， makin tua makin tenang, 越是年老越是安静， makin tua makin banyak bersyukur pada Tuhan, 越是年老越是感恩， makin tua makin merasa cukup, 越是年老越是知足， makin tua makin toleran dan menerima. 越是年老越是容易接纳更多的人。 Dan Petrus mengatakan, coba lihat Sarah salah satu contohnya. 彼得还告诉我们其中一个例子， Dalam konteks waktu itu Abraham dipanggil Tuan oleh Sarah. 就是当时萨拉称亚伯拉罕为他的主。 Tentu saja konteksnya berbeda dengan masa sekarang. 当然，这一个处境和现代的处境不一样。 Tetapi maksudnya adalah Sarah tidak menjadi kendor atau menjadi malas setelah menikah.
但是这里的重点在于，萨拉在结婚后没有因此松懈， Sarah rajin merawat keluarganya. 萨拉依然殷勤的经营家庭， Sarah rajin untuk memberi hormat pada suaminya. 萨拉也殷勤的敬畏她的丈夫。 Ibarat kita bisa membeli rumah yang bagus, 就好比我们有能力买好的房子， sebagus apapun rumah itu perlu dirawat. 但无论房子有多好，依然需要经营。 Semahal apapun mobil, saudara harus rajin ganti oli. 我们的车子无论有多宝贵，也依然要常常的维护。 Merawat rumah, merawat mobil perlu ketekunan. 经营家庭、保养车子都需要殷勤。 Maka kita yang menjadi orang meneladani Sarah disebut para putri Sarah. 因此，效法萨拉的人们被称为萨拉的女儿。 Dan apa yang Petrus katakan mengenai meniru Sarah? 而彼得有关效法萨拉说了什么呢？ Yang pertama, Sarah beriman. 首先，萨拉是有信心的。 Di masa sulit, Sarah menaruh pengharapan pada Tuhan. 在患难当中，萨拉选择相信耶和 Maka 华。 Tuhan mau mengajarkan pengharapan para istri itu bukan suami mereka, tapi pengharapan para istri adalah Tuhan. 所以，上帝要教导妇女们，盼望在于上帝，不在于丈夫。 Yang kedua, Sarah tunduk secara sukarela, bukan karena dipaksa. 第二，萨拉是甘愿顺服，不是被迫顺服。 Karena kasih, bukan karena takut. 她是因为爱，不是因为害怕而顺服。 Yang ketiga, 第三， Sarah melakukan kebaikan, 萨拉她行善， yaitu melakukan yang diinginkan Tuhan. 她行耶和华所喜悦的事。 Dan yang keempat, Sarah berani. 第四，萨拉是勇敢的， Dia tidak takut teror. 她不怕恐吓， Dia bersandar kepada Tuhan. 她全然的仰赖耶和华。 Seringkali bersandar pada janji Tuhan itu tidak mudah. 仰赖耶和华的应许常常是不容易的。 Kita lebih suka menaruh pengharapan kita pada hal-hal lahiriah. 我们更喜欢在属世的事情上寄托我们的希望。 Tetapi kalau kita menyandarkan diri pada Tuhan, 但是如果我们仰赖上帝， kita menaruh pengharapan kita pada yang pasti dan yang akan membawa kita pada hari depan. 我们就把盼望交托给那稳固的，必定要把我们带到更好的未来的 Sampai 上 di。sini mungkin para suami mengatakan, nah itulah, dengarlah para istriku. 说到这里，或许不少的丈夫心里在默念着：“你看，太太听好了，牧 Ini 师说的话， perkataan Petrus loh. 这是彼得说的话，你要听； Ini Alkitab loh. 这是圣经说的话，你要听。” Tentu saja saudara jangan ekstrim menganggap bahwa dengan demikian istri harus diam saja ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. 当然，我们也不要走向极端，不要在妻子遭到暴力的时候什么 Saya 也不 kira itu 说。 bukan maksud dalam bagian ini. 我相信这不是这段经文要教导我们的道理。 Saya percaya bahwa mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan bantuan, perlu mendapatkan pelindungan, khususnya dari rekan-rekan gereja. 我相信遭受家庭暴力的妇女们必须受到帮助，特别是接受教会的帮助。 Dan sekarang di bagian akhir Petrus berbicara juga untuk para suami. 现在在这段经文的尾声，彼得就对丈夫说话。 Apa yang harus dilakukan para suami? 丈夫要做的是什么呢？ Yang pertama, mereka harus memiliki hikmat dan pengertian. 首先，丈夫要有智慧， Mereka harus memahami istri mereka. 他们要明白理解妻子。 Understanding yang dimaksud di sini adalah understanding dengan memakai waktu yang lama untuk bisa memahami istri mereka. 这里第7节告诉我们，情理它指的是原文是知识，就是要长时间的认识一个人。 Mengerti dan memahami itu dua hal yang berbeda. 所谓的明白和理解是两回事。 Kita mengerti misalnya seorang wanita yang sedang mengalami misalnya masa-masa menstruasi itu mengalami ketidakseimbangan hormon. 我们或许可以明白，在月经期间的妇女们就会经历荷尔蒙失调， Sehingga secara psikologis mungkin akan lebih sensitif, akan lebih mudah marah. 这个时候的妇女们可能在情绪上比较难以受控， Kita mengerti itu, 这是我们可以明白的事， tapi belum tentu paham. 但是我们未必能理解， Karena pria tidak mengalami, 因为男人无法体会， maka perlu waktu menempatkan diri untuk bisa memahami dari perspektif seorang wanita. 所以丈夫需要一定的时间才能学习如何从妻子的角度明白事理。 Sehingga dengan waktu untuk memahami itu diharapkan akan ada lebih banyak pemahaman
akan kondisi istri. 因此，经历这样的一段时间之后，盼望丈夫可以更好的明白妻子的处境。 Maka di sini suami harus belajar melakukan sesuatu yang sangat sulit dilakukan suami, 因此，在这里，丈夫就要学习相当困难的一件事， yaitu belajar untuk mendengar. 那就是学习倾听。 Karena kalau tidak mendengar tidak akan bisa memahami. 因为若不听，就无法明白； Alkitab mengajarkan suami harus memahami istrinya. 若不听，就无法理解丈夫。 Tapi seringkali istri baru berkata satu kalimat, suami mengatakan, saya sudah tahu. 但是常常呢，妻子一开口，丈夫就说我已经知道了， Langsung kasih jawaban. 就立刻给出答案。 Dan kitab Amsal mengatakan orang yang belum mendengar langsung sudah menjawab, itu adalah orang yang bodoh. 箴言告诉我们，在没有听之前就已经说话的人，那是愚拙的人。 Maka kita perlu untuk mendengar. 因此，我们都需要聆听。 Suami perlu untuk memahami. 丈夫需要聆听，需要理解。 Dan yang berikutnya yang kedua adalah respect atau hormat. 接着就是要尊重妻子。 Di sini kita melihat seorang istri diminta untuk tunduk pada suaminya, 前一段经文告诉我们，妻子要顺服丈夫， untuk menghormati suaminya. 要有敬畏的心。 Dan suami sebagai pemimpin bukan kemudian akhirnya dengan semena-mena memperlakukan istrinya. 而丈夫身为领袖， Mereka juga harus punya respect pada istrinya. 同样要敬重妻子，而不是虐待妻子。 Seringkali suami mengatakan, istri saya tidak pintar. 丈夫常常说：“我的妻子不够聪明。 Istri saya memang labil. 我的妻子她本来就很犹豫不决。 Istri saya itu beda kelas rohani dengan saya. 我的妻子常常捉摸不定，而且她的灵命也没有我好。 Istri saya memang itu selebor. 我的妻子本来就特别的不受控。 Ada banyak alasan untuk kita menghina pasangan kita. 我们要想羞辱我们的另一半，我们可以找到很多的理由。 Tapi sebagaimana seorang istri belajar untuk menghormati suaminya. 但是，如同一个妻子如何学习尊重丈夫， Jika suami memiliki banyak kelebihan, kita harus belajar untuk respect istri kita. 如果身为丈夫的本来就在很多方面比妻子更优秀，就要学习如何敬重妻子。 Petrus mengajarkan bahwa meskipun secara emosional mungkin lebih rapuh, 彼得说，即便妻子可能在情绪上没有丈夫好， mungkin secara ekonomi mungkin lebih rapuh, 或许在经济能力上也没有丈夫更有能力， mungkin secara fisik lebih rapuh, 在身体上可能也没有丈夫好。 kita tidak boleh menghina. 但无论如何，丈夫不能羞辱妻子。 Suami mengatakan, angkat galon aja nggak kuat. 丈夫说：“你连换家里的水桶都没有力量， Cuma 10 galon gitu, angkatlah gitu. 来，这水桶也没有多重嘛， Dasar lemah. 真是的，太弱了你。” Kita mengatakan tidak boleh tidak menghargai. 圣经教导我们不可以不敬重妻 Ada 子。 suami yang jago mengatur keuangan, 有的丈夫特别能理财， menghina istrinya yang kamu hanya bisa menghabiskan uang. 就这样羞辱妻子，只会花钱不会管钱。 Ada suami yang sangat bersih dan rapi, 有的丈夫他特别的干净， menghina istrinya karena dianggap jorok bagi dia. 就这样羞辱妻子，认为妻子不会打扫。 Mari kita berhenti dan kita melakukan firman Tuhan. 让我们不要再做这些事，让我们活出上帝的道。 Alkitab mengajarkan suami yang tidak memperlakukan istrinya dengan baik, 圣经告诉我们，那些虐待妻子的丈夫， tidak melindungi, tidak memahami, 他们并不保护，也不理解妻子。 maka dia tidak bisa lepas dari mata Tuhan. 这样的丈夫也难逃上帝的审判。 Apakah saudara-saudara yang suami sudah melindungi istri? 身为丈夫的你们，是否已经呵护自己的妻子呢？ Kadang-kadang ada suasana rumah yang ideal, ada yang tidak ideal. 有时候我们家里的氛围可以是理想的，也可以是不理想。 Ada saatnya istri kurang baik sama mertua. 有时候我们的妻子可能对自己的婆婆不够好。 Apakah Anda membela istri Anda? 在这个时候，做丈夫的是否为妻子说话呢？ Atau maki-maki istri Anda? 还是说反而责骂妻子？ Apakah Anda menenangkan hati orang tua Anda? 你是否有安慰婆婆、母亲的心？ Kadang-kadang istri diserang oleh anak. 有时候妻子遭到孩子的责骂， Lalu kemudian anak kita makin dewasa, makin bisa melawan. 孩子反而越长大越责骂。 Dan Anda tahu istri Anda benar. 而我们心里知道，我们的妻子是对的。 Dan pada waktu penghinaan diberikan pada istri Anda, apakah Anda membelanya? 当孩子责骂
母亲的时候，我们有没有为妻子说话 Apakah 呢？ Anda menegur anak Anda? 我们有没有反而责备孩子们？ Apakah Anda menenangkan hati orang tua Anda? 我们有没有安慰那些受伤的人的心？ Sudahkah kita membela istri kita? 我们是否已经为妻子说话呢？ Menghormati dia. 我们是否敬重妻子？ Meskipun ada orang yang menganggap kurang pintar, 即便有的妻子不够聪明， kurang rajin, 或许不够殷勤， kurang rohani. 也不够属灵， Alkitab mengatakan kita berdoa supaya kita bisa hidup baik di hadapan Tuhan. 圣经依然教导我们要恳切祷告。 Namun diajarkan dalam Alkitab juga kita perlu hidup baik untuk bisa berdoa dengan baik. 圣经同样教导我们要活得好，才能祷告得好。 Kita ingin doa kita dijawab oleh Tuhan. 我们渴望我们的祷告蒙神垂听。 Bagi orang Kristen yang beriman, doa itu sentral. 对有信心的基督徒而言，祷告是 Hidup 核心的。 kita adalah doa-doa, kata Luther adalah nafas kehidupan kita. 路德说，祷告是我们生命的气息。 Ada saatnya kita percaya ilusi semua kita bisa dapatkan sendiri. 有时候我们活在假想当中，认为自己有能力办好一切， Tapi itu ilusi bukan? 但这都是假象，不 Kita 是吗？ percaya segala sesuatu adalah anugerah. 我们相信凡事都是恩典， Maka doa menjadi penting dalam kehidupan kita. 因此祷告在我们生命中就格外重要。 Bayangkan kita berdoa dan Tuhan tidak pernah menjawab. 我们想象，要是我们祷告，上帝从不听的话； Bayangkan kita berdoa dan Tuhan tidak mau mendengar. 想象我们祷告，上帝却不愿意垂听的话。 Dalam Injil Matius dikatakan, jikalau kita berdoa dan masih punya musuh, berhenti dulu berdoa. 马太福音告诉我们，在祷告之前，若想起我们还有仇敌的话，就先和好， Berdamai dulu. 不要祷告，先和好， Karena itu menghalangi doa kita. 因为这样的仇恨拦阻我们祷告。 Hidup yang benar, 所谓的正确的生命， relasi yang benar, 正确的人际关系， akhirnya membawa kepada doa yang benar. 也会带领我们进入正确的祷告。 Doa tanpa hidup yang benar tidak diperkenan oleh Tuhan. 祷告却没有好的生命，在神眼中是不蒙喜悦。 Dan Petrus mengatakan, hormati istrimu supaya doamu tidak terhalang. 彼得告诉我们，敬重妻子，让我们的祷告不至于受拦阻。 Saya percaya ini juga berlaku bagi istri. 我相信这也同样适用于妻子。 Bayangkan kita berdoa, Tuhan, aku berdoa dalam kesulitan, tolong usahaku. 我们可以想象一下，主，我们在困难当中，我们祷告求主帮助， Tapi kita tidak menghormati istri kita. 但现实中我们却不敬重妻子。 Kita berdoa, Tuhan, aku mau melayani, aku minta kuasa darimu. 我们祷告，主啊，我愿意服侍你，求你给我力量。 Tuhan mengatakan, engkau memperlakukan istrimu dengan buruk. 但是上帝却告诉我们，你反而在虐待妻子。 Seorang istri berdoa, Tuhan, tolong anak-anakku. 妻子或许祷告，主啊，求你帮助我的儿 Tapi 女， engkau tidak menghormati suamimu. 但是妻子的却不敬重丈夫。 Saudara, bukankah ini mendorong kita untuk lebih lagi erat satu dengan yang lain? 这件事岂不是帮助我们对彼此更加亲密吗？ Bukankah ini mendorong kita untuk mengampuni dan kita hidup dalam relasi yang baik di dalam keluarga dan di luar keluarga? 这不正是帮助我们在家庭里，甚至在家庭以外，都可以有更好的彼此饶恕的生命呢？ Mari kita menghidupi firman Tuhan. 让我们用心的活出上帝的道， Sehingga suatu hari kita bisa memenangkan orang baik dengan perkataan maupun dengan tanpa kata-kata. 好，让我们有朝一日，我们既可以用言语，也可以在不用言语的情况下夺回人的心。 Kiranya firman di hari ibu ini 愿今天母亲节所讲的道， boleh menjadikan kita ibu yang baik, 得以帮助我们做更好的母亲、 istri yang baik, 更好的妻子， dan keluarga yang baik. 以经营更好的家庭。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, 主啊，我们感谢你， yang memberikan kepada kami hidup yang berkelimpahan. 你赐给我们丰盛的生命， Kami bukan ditinggalkan sendirian, 你没有撇弃我们孤身一人， tapi kami diajari hikmat dari surga. 你相反的赐给我们天上的智慧。 Meskipun sulit, 即便困难， tolong kami menghidupi firman. 但求主帮助我们活出你的道， Tolong kami mencari perhiasan yang bukan lahiriah, 求主帮助我们不寻求属世的装饰， tetapi perhiasan yang batiniah. 相反的寻求属灵的装饰。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。